Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di FB Soleha Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? InsyaAllah hari ini kita bertemu lagi dalam sharing majlis ilmu. InsyaAllah hari yang ke-42 pada sesi tahun 2022 ni. Alhamdulillah. Okey, tajuk kita hari ini adalah menyingkap tabir bahagia. Apakah maksud bahagia pada perspektif diri anda masing-masing? InsyaAllah saya akan kupaskan lebih lanjut apa erti kebahagiaan yang sebenarnya. Lagi-lagi kita ni adalah umat Nabi Muhammad SAW dan kita semua adalah beragama Islam. So macam mana kita nak menyingkap tabir bahagia, insya-Allah. Sebelum tu saya nak minta tolong kepada anda semua, tolong share, tolong kongsikan saya punya link FB Live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai, Waalaikumsalam Puan Nur Syahidah Hamidi. Hai Puan Nur Syawira. Hai Puan Umi Hendon. Hai Puan Aisyah. Okey, alhamdulillah. Thank you yang bersama-sama dalam majlis ilmu pada hari ini, insya-Allah. Okey, sebelum tu jom sama-sama kita berselawat dan berdoa semoga Allah mempermudahkan majlis ilmu pada hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. So bagaimana kita nak menyingkap tabir bahagia? Sebagai kita umat Islam, kita berhak memilih bagaimana cara kebahagiaan yang kita nak capai. Ada setengah orang mungkin daripada kehadiran keluarga yang bahagia, itu cara dia nak meraih serta merasai kebahagiaan. Ada setengah orang mungkin daripada sudut memiliki akademik dan juga pendidikan ke anak-anak yang bijak, pandai, cergas, itu kebahagiaan erti dia. Ada yang bersyukur kebahagiaan anak-anak pandai baca Al-Quran seawal usia, pandai solat seawal usia, pandai menjaga diri serta mempamerkan akhlak Islamiah yang sebenarnya, itu erti bahagia bagi dia. Ada orang bahagia mengikut cara masing-masing dan kita sebenarnya kita hendaklah meletakkan kebahagiaan dari sudut Islam yang sebenarnya. Sebagai contoh, setengah orang tu dia akan merasa bahagia, akan merasa tenang, jiwanya merasa damai apabila dia dapat solat di awal waktu. So mungkin bagi kita tak apalah kalau dia dapat solat awal waktu, itu bahagian dia, itu rezeki dia. Tetapi sebenarnya bila kita meletakkan sudut Islam yang paling utama dan kita meletakkan akhirat yang paling hadapan, insya-Allah kebahagiaan tu adalah kebahagiaan yang hakiki, bukanlah kebahagiaan yang sementara. Setengah orang bila dia meletakkan dunia tu adalah kebahagiaan dia, maka apabila habis soal dunia, dia dah meninggal dunia, so kebahagiaan dia dah tamat begitu sahaja. Tetapi macam yang Islam ajar, kita nak kebahagiaan yang berpanjangan, kebahagiaan yang boleh membawa ke syurga. So apakah ia kebahagiaan yang boleh menarik kita untuk sama-sama bahagia dunia dan akhirat? Okey, sebagai contoh yang pertama, solat di awal waktu. Kalau kita jaga solat di awal waktu, insya-Allah kita akan merasa bahagia, jiwa yang tenang, urusan dipermudahkan. Sebab bila kita jaga solat awal waktu ni, banyak sebenarnya dia mempengaruhi kehidupan kita. Kita dapat siapkan kerja sekolah awal, dapat siapkan tugasan awal, dapat melakukan kerja-kerja rumah dengan sangat terbaik. Sebab apa?
ada keberkatan apabila kita menjaga solat di awal waktu, kerana dalam azan sendiri pun hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Marilah kita solat dan marilah kita menuju kejayaan. Sebab dalam solat tu ada kejayaan. Kalau kita solat awal waktu, maka kejayaan pun akan datang cepat pada diri kita. Sebab tu kita kena jaga solat awal waktu, insya-Allah kita akan beroleh keberkatan, kejayaan dunia dan akhirat. Okey, yang kedua, apabila kita hari ini ramai orang yang ada platform-platform raih sedekah, ajak berinfak kan. So, apabila kita setiap hari latih diri kita berinfak ataupun bersedekah tanpa berkira-kira, sebenarnya itulah kebahagiaan yang berpanjangan sampai ke syurga. Sebab apa? Sedekah ni adalah antara platform dan juga jariah berpanjangan yang kita nak tekankan dalam kehidupan kita. Bukannya bila kita ada duit, ada harta, barulah kita nak sedekah. Tak perlu nak tunggu berharta, tak perlu nak tunggu ada duit banyak barulah kita nak sedekah. Tak. Sebab sedekah ni adalah umum. Sedekah ni kita boleh pelbagaikan. Mungkin sedekah ilmu ke, sedekah tenaga ke, sedekah senyuman ke, sedekah segala apa bantuan yang tak memerlukan duit, kita boleh melaksanakan sedekah tersebut. So, kita kena besarkan pemikiran kita. Jangan kita anggap, okey, kalau sedekah tu mesti je duit. Aku tak ada duit ni. Salahlah macam tu. Kita nak bahagia bila kita bantu orang lain, kita tunaikan hajat orang lain, kita gembirakan dia pun, itu sebenarnya adalah sedekah. Sedekah jariah kita untuk kita jamin untuk sama-sama masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya, anak hafiz dan hafizah serta pandai baca Al-Quran. Ini adalah erti kebahagiaan. Bagaimana kita nak bahagia bila mana kita ada anak tetapi anak kita terabai. Sebagai contoh kan, ibu bapa sibuk bekerja sehingga kan anak-anak tak dipedulikan. Adakah anak tu pandai dah solat ke belum? Anak tu dah pandai mengaji ke belum? So, jangan kita anggap segala duit gaji yang tinggi, pekerjaan yang bagus tu menjamin kebahagiaan. Sedangkan anak-anak dah terabai. So, itu bukan bermakna kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki adalah apabila kita lihat mak ayah dapat bahagikan masa kualiti dengan anak-anak, dapat makan berjemaah, dapat solat berjemaah, dapat beriadah berjemaah, dapat melakukan aktiviti bersama-sama dengan anak-anak. Itu adalah kebahagiaan. Bukannya bila awal pagi dah sibuk keluar and then balik pula lewat malam, bila masa nak tanya anak-anak apa khabar mereka, bagaimana perkembangan persekolahan mereka. So, bagaimana yang kita kata nak menyingkap tabir bahagia andai masing-masing sibuk dengan hal dunia sehingga tidak mementingkan akhirat kita. So, seterusnya, anak dan isteri menjaga aurat. Ini juga boleh dikatakan kebahagiaan. Inilah bila kita tengok seorang pemimpin keluarga yang dapat mendidik anak dan isterinya dengan sangat baik. Bukannya bila anak, isteri pakai pakaian yang menjolok mata, mendedahkan aurat, si ayah ataupun si suami tak berani pun nak menegur. So, bagaimana dikatakan kebahagiaan? Kalau kita nak bahagia, seorang ayah mesti menjalankan amanahnya dengan penuh tanggungjawab. Bukan biarkan isteri mendedahkan aurat, bukan membiarkan anak-anak terus melakukan dosa. Ada tugasan yang perlu dilaksanakan, iaitu menegur dan mendidik anak-anak supaya mereka takut melakukan dosa dan sentiasa patuh pada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. So, kita kena perbetulkan segala apa kesalahan kita selama ni, insya-Allah. Yang penting kita nak raih kasih sayang Allah. Kita nak redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita ikut trending, kita fikirkan apa orang cakap, anak engkau tu dah masuk universiti ke belum? Anak engkau tu tak sekolah asrama ke? Dok membanding-bandingkan. Sedangkan kebahagiaan tu adalah ikut kemampuan diri kita masing-masing. Kebahagiaan tu adalah mengikut acuan macam mana yang kita pilih dan kita aturkan daripada awal, insya-Allah. Okey, seterusnya adalah mak ayah terjaga kebajikannya. Kita hari ni jangan jadi anak seperti kacang lupakan kulit. Kita tak nak jadi anak yang derhaka di mana kita hari ni hidup bermewah-mewah dekat rumah yang selesa, tetapi mak ayah kita dekat kampung kita tak peduli pun. Tak pernah tanya pun khabar mereka, sihat ke mereka, okey ke mereka.
rumah mereka macam mana, adakah atap bocor ataupun adakah bekalan makanan mereka mencukupi. Kalau kita nak kebahagiaan tu berkat dan berpanjangan, jangan lupa jaga kebajikan mak ayah kita. Walaupun kita sibuk macam mana pun, kita perlu ambil tahu. Kita perlu tanya khabar mereka, kesihatan mereka. Sebabnya kita lupa ke? Bagaimana kita berjayanya hari ini adalah kerana berkat doa daripada mak ayah kita sebenarnya. Tapi hari ini ramai orang yang lupa diri, yang tak ingat dah segala jasa mak ayah kita, susah payah mak ayah kita, sebagaimana berpanas, berhujan sejak waktu kecil, nak besarkan 6 beradik, nak besarkan 10 beradik. Tetapi kita hari ni, bila kita dah berjaya, kita kata itu adalah usaha kita. Sedangkan kejayaan kita sebenarnya, kalau kita lihat balik bagaimana keberkatan hidup kita, kejayaan kita pada hari ini adalah kerana doa tak putus-putus dari seorang ibu dan ayah. Mereka tak pernah jemu pun. Mereka tak pernah jemu, tak pernah stop untuk mendoakan anak-anaknya. So, apalah salahnya kita balas jasa mereka, kenang balik segala apa pengorbanan mereka selama ni untuk kita sampai tahap hari ni adalah kerana jasa doa mak ayah kita. So, kenang kembali dan insya-Allah kalau kita jaga dan kita sentiasa berbakti kepada mak ayah kita, itulah kebahagiaan yang boleh membawa hingga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan yang seterusnya, kebahagiaan tu adalah apabila kita dapat memberi dan kita dapat berkongsi rezeki dengan ramai orang. Hari ini kehidupan kita hari ini bukan kerana diri kita semata-mata, tetapi kehidupan kita hari ini adalah lebih kepada bagaimana kita nak bahagiakan orang lain. Mungkin kita sebagai majikan, bagaimana cara aku nak bahagikan staf-staf? Kita berkongsi rezeki, kita bagi peluang pekerjaan kepada staf-staf, orang yang memerlukan, mungkin dia dah menganggur lama, dah cari kerja lama, and then tak dapat sampai hari ni, kita pun offer dan kita tawarkan pekerjaan kepada dia, dah membuka ruang rezeki dan berkongsi rezeki dengan ramai orang. Itu adalah erti kebahagiaan bagi dia. Mungkin selama ni dia cari kerja, dah puas dah cari tapi tak jumpa-jumpa. And then kita bagi pula peluang pekerjaan tu pada dia, maka dia rasa bahagia, dia rasa bersyukur. Itulah menyingkap tabir bahagia. Macam kita. Contoh kalau kita ada staff ke, kita ada admin belakang tabir kita ke, sebelum ni dia struggle dengan kehidupan, and then kita banyak kongsi rezeki dengan dia, mungkin daripada duit gaji yang kita berikan tu lah, dia boleh tampung untuk keperluan anak-anak nak pergi sekolah, nak bergerak ke sana ke sini, beli minyak dan sebagainya. Itulah erti kebahagiaan. Apabila kita susah kita, senang kita sentiasa berkongsi rezeki dengan ramai orang tanpa putus, insya-Allah. Mungkin bagi orang lain erti kebahagiaan dia adalah apabila dia banyak duit and then dia bersedekah non-stop. Ada orang yang mungkin erti kebahagiaan dia tak ada duit tetapi dia seronok anak-anak ada depan mata, sihat walafiat, tak ada penyakit. Allah bagikan quality time yang sangat-sangat bagus, insya-Allah. Sebab tu kita nak pilih kebahagiaan yang kita nak, kita sendiri yang cari. Bagaimana aku nak bahagia? Mungkin dengan cara solat di awal waktu. Bagaimana aku nak bahagia? Mungkin cara untuk kita sentiasa upgrade ilmu. Bila kita berilmu, insya-Allah hati tenang, jiwa lapang, rezeki pun masuk mencurah-curah, insya-Allah. Sebab tu kalau kita nak bahagia, kita pilih jalan kehidupan kita macam mana. Bahagia yang barokah, bukan bahagia yang merosakkan. Bahagia yang sentiasa boleh kita raih pahalanya sampai hari akhirat, insya-Allah. Okey, so saya pun tak ada nak cakap lama. Sebab anak-anak pun nak pergi sekolah petang kan. InsyaAllah kita bertemu lagi esok. InsyaAllah. Saya pun sebenarnya tak berapa nak sihat sangat. InsyaAllah kita sedaya upaya berkongsi apa yang semampunya. Dan insyaAllah sama-sama kita beroleh kasih sayang Allah, redanya insyaAllah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.